Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita bersyukur, kita rafa'kan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan izin dan limpah kurnianya dapat sama-sama kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita melayan kehadiran bulan yang mulia, yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Ya, pada kali ini entah berapa kali Ramadan yang sudah kita lalui. Ya, Ramadan akan datang kepada kita setahun sekali. Ramadan adalah merupakan tetamu yang tidak jemu-jemu mengunjungi kita sahabat tahun, dan bagaimana kita melayan tetamu kita yang sangat dimuliakan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memperkatakan Ramadan, Nabi memberikan atau Nabi menceritakan berkenaan Ramadan ini secara ringkas kepada para sahabat. Ketika mana Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi beritahu kepada para sahabat, Nabi habaq dekat para sahabat bahawa Ramadan ini adalah wa syahrus sabr, bulan kesabaran. Dan Nabi melanjutkan lagi kata-kata baginda, as-sabru thawabuhul jannah. Kesabaran itu balasannya adalah surga, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi nak cerita kepada para sahabat bahawa Ramadan adalah bulan yang betul-betul menguji kesabaran manusia. Ada dua perkara yang merupakan nafsu yang betul-betul menguji dan kadang-kadang menewaskan manusia. Yang pertama, nafsu itu yang berbentuk nafsu makan dan minum. Ini jenis nafsu yang menguji kesabaran manusia. Sebab itu manusia kadang badannya sehat, badannya tegak, kuat, tetapi tidak mampu berpuasa. Dan kita juga pelik, kenapa orang-orang yang sakit kadang-kadang kanak-kanak yang belum balik demam, tapi bila disuruh untuk berbuka, dia tak mau. Anak kita dalam 5-6 tahun, kita hulurkan makanan pada dia, coklat, buka dah besar, tak mau dia. Kan anak cucu tuan-tuan, anak semua kita ada. Tak ada adik atau bercucu, kita paksa dia makan, dia tak mau, dia teriak. Pasal kesabaran yang ada dalam dirinya
ibadah puasa. Orang sakit, demam, orang tua-tua yang tak berapa larat puasa. Tetapi yang tak puasa selalunya orang sihat. Yang tak puasa orang muda, badan bukan main, kan? Kalau setakat 10-20 kilo sebelah tangan. Tapi bila main godaan yang berkaitan dengan berpuasa di siang hari, ramai tidak mampu. Sebab itu, balasan Allah kurniakan kepada orang berpuasa ini syurga. Kerana orang yang tidak beriman ataupun lemah imannya kepada Allah, mereka tidak akan mampu untuk berhadapan dengan ujian yang sangat sedikit pada pendapat kita. Makan, tak makan, bukan lama pun, beberapa jam ya, bukan tak bagi makan langsung. Yang duduk masuk kedai mama, kalau nak buka pintu setelah tu, semua sihat, tak boleh naik motor, kan? Tak boleh macam-macam. Tapi ramai lagi tak tahulah di dunia yang boleh ni orang pun. Ya, kadang-kadang kita rasa malu bila kita tengok mereka berhenti membeli makanan. Kadang-kadang bawa teh air duduk dalam plastik tu, plastik hitam. Kadang saya bawa ni lalu ke sini lah, balik dari Selangor sampai tak kuasa hutan hitam, tak tahulah belah-belah mana. Tengok ya Allah, bawa teh air 3 bungkus, 2 orang naik motor peren. Saya slow je bila tengok teh air dia buat bodoh. Hang bawa teh air bola belah sana, jangan boh belah jalan. Mau nampak boh belah buket. Tapi dia bawa relax ya, mentang-mentang kawasan itu tak ada orang. Saya lalu-lalu tinggal kata kat isteri saya, tengok tu teh air. Nanti kami tengok, dia pun tengok. Lepas tu buat relax ya. Teh air dia beli pukul 12 nak buka puasa. Berpeluh keliling tu. Bukan kata orang tak sihat. Cara orang tu jadi orang kerja-kerja macam kerja kebun. Mana orang kuat lah. Orang kerja mungkin kerja kontrak, kain sawit ke apa, kuat tetapi tidak dapat menahan godaan. Maka godaan yang pertama kita kata adalah godaan berkaitan makan dan minum. Dan yang kedua, manusia ia selalunya tergoda dengan godaan jenis kedua, godaan yang bersifat nafsu, kelamin ataupun seksual dia. Yang tak boleh tahan kadang-kadang. Sebab itu Allah uji dalam bulan puasa, yang tadi itu ujian sepanjang tahun. Ujian dalam bulan puasa pula Allah minta kepada kita supaya menahan diri sebentar. Tahan diri sebentar. Makan dan minum tak boleh di siang hari. Ya, hubungan kelamin suami isteri tak boleh di siang hari. Sebab ini termasuk dalam perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Batal puasa kerana makan, batal puasa kerana minum dengan sengaja, makan dengan sengaja, dan juga mengeluarkan mani dengan sengaja, dan juga antaranya mengadakan hubungan ya di antara lelaki dan perempuan walaupun tidak mengeluarkan air mani. Ada 4 perkara ini, dan 4 perkara ini adalah merupakan 2 jenis nafsu yang betul-betul mengancam iman manusia. Dan 2 perkara inilah yang apabila diuji oleh Allah, Allah akan kurniakan kebaikan kepada mereka. Dan kebaikan itu berupa balasan di dalam surga. Dan di antara 2 nikmat di dalam surga yang manusia sangat-sangat seronok ialah 2 perkara tadi juga, makan minum. Lepas tu dalam Al-Quran kalau kita tengok, Allah cerita tentang orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang mereka melakukan ketaatan kepada Allah. Allah sebut, Allah sampaikan kepada mereka berita gembira. Di dalam surah Al-Baqarah yang kita boleh lihat ayat yang menceritakan
ceritakan tentang dua perkara ini. Ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah. Saya tak ingat nombor berapa, katanya ke imam dia. Tapi awal-awal surah Al-Baqarah bukan selai, 2 line, 3 line. Muka surat yang kelima tak silap. Ya, wa basyiril ladzina amanu, muka surat ke-6. Ya, lengkap. Lebih kurang 5 ke 6. Bagi kita tak apa Quran, maklum lah. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebut sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Bagi mereka, ya, mereka mendapat surga yang mengalir di dalamnya, ya, sungai-sungai. Dan mereka itu diberikan rezeki oleh Allah, dan daripada buah-buahan. Dan mereka berkata, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Sesungguhnya yang Allah beri rezeki kepada mereka ni buah-buahan yang sama macam dulu-dulu yang pernah mereka makan sebelum ini. Wa utu bihi mutasyabihat. Kata memang kami bagi kepada mereka buah-buahan yang serupa. Artinya apa? Buah-buahan yang mereka makan di dunia itu buah-buahan yang dikurniakan Allah kepada penghuni syurga, tetapi rasanya jauh lebih sedap. Serupa tapi tak sama. Lalu dia berkata apa? Yang ini biasa makanlah. Di dalam ayat-ayat yang lain tentang buah-buahan yang disediakan oleh Allah di dalam surga, ya, disebut kadang-kadang Allah sebut rumman, buah delima. Kadang-kadang, ya, ainab, anggur. Ya. Dua buah ni selalu disebut ada dalam Quran. Memang manusia buah delima dengan anggur ni sedap. Satu dunia kata sedap, bukan kita saja. Kalau buah durian, mungkin orang putih dia memang dia kata orang busuk. Sebab tu Tuhan tak bubuh buah durian dalam surah-surah. Kan, makanlah kamu buah durian. Dia nak bubuh payah cari, tak jumpa, tak pernah maksa. Orang kita pandai kan. Cuba bagi orang putih dia cincang mampu kan. Buat rabu. Adalah satu cerita masa orang tak hati, dia pergi satu restoran, makanan dekat 100 lebih. Restoran tu memang terkenal dekat Kuala Lumpur, pelancong-pelancong mandi makan. Dulu mereka tak pasir, bubuh-bubuh di meja dekat tu juga sampai belajar bubuh. Yang orang putih ni dia pergi ambil bubuh kacang buat poh. Orang tak pernah buat, tapi dia tak tahu. Dia ambil dia tuang, orang buat macam buah, dia buah kacang. Atas buah kacang tu dia pun sampai belajar. Oh, bila dia tengok orang makan buah kacang, semua ni secap-cap, dia cedok sampai belajar secap-cap dia pun mulut. Dia ikat pun Sarawak. Lepas tu muka tunggu. Lepas daripada tu restoran tu buat yang kata apa, cuci mulut ni tak lain, buah tempat lain, makanan nasi tempat lain, buah kacang semua tak lain. Asyik-asyik dah counter. Dulu sekali tak naik orang tu ambil sampai belajar secap-cap, buat semua buah kacang. Begitu kan. Kan awal saya kata tengok-tengok dia bubuk Ustaz sampai belajar cap. Lepas tu buka balik. Pasal tak tahu, tak semua orang suka. Bila Allah sebut kata buah anggur, buah delima, ini mesti semua orang suka. Saya percaya macam tu. Sebab kalau tak suka, apa Tuhan berbuat dalam surga? Yang lain ni nak makan buah raya boleh. Apa saja yang kamu inginkan akan tumbuh. Tumbuh di depan kamu, membesar, keluar buah tu. Kalau durian terbelah main depan kita, dia berjalan. Tapi itu kena request, special request. Yang anggur, delima, memang semua orang suka. Jadi bila
bila Allah sebut balasan dalam syurga, duduk dalam syurga, yang di dalam syurga itu mengalir beberapa sungai. Dia bukan nahrun, anhar, sungai banyak. Tuan-tuan, kalau kita pergi satu tempat, dalam satu tanah kita pergi itu ada 3-4 batang sungai. Macam mana? Saya pergi bawah ni nama tempat tu, tempat raya Lohor itu, betul kau bawah. Ada orang cik nak jual tanah, saya pergi lah. Tengok kau dalam, kau luar semua, saya masuk dalam. Tanah tu ada 3 cabut. Ayat macam ni, boleh kubah tanah tu lah. Di ujung tanah, ayat betul baca sendiri. Ui, elok. Pasal apa? Rupanya bila Allah sebut mengalir di dalamnya sungai-sungai, memang syok. Kalau keliling rumah kita tu sungai banyak, memang suasana tu cantik. Kalau kata buat tasik tak macam tu. Sebab Tuhan guna adalah jannatin tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya, yakni di bahagian tanah bawah tu sungai-sungai. Allah kata sampaikan berita gembira, nak bagi tahu apa syok sungguh. Kita terjemah itu kita bagi tahu syok sungguh, duduk dalam surga ada sungai banyak. Dan mereka diberi makan buah-buahan. Tak sebut makan-makan yang lain, buah-buahan. Buah-buahan ini aksesori. Kalau kita makan tu enjoy, bukan nak kenyang. Lain makan tak, tapi makan buah. Bila kan makan pula buah-buahan syurga. Lalu walaupun mereka dikata sama, tapi bila rasa tak sama. Dan kata Allah lagi, bagi mereka azwajun mutahharah, balasan kepada mereka pasangan-pasangan. Kalau orang lelaki, isteri-isteri yang suci. Walaupun disebut itu isteri-isteri yang suci, janganlah orang perempuan asal kecil hati. Tak sebut pun tentang kepada kami. Bila Allah sebut kepada orang lelaki dapat pasangan-pasangan yang suci, kenapa tak sebut orang perempuan? Kerana ada ketika yang tidak perlu. Kenapa saya kata tidak perlu? Adakah kami orang perempuan dianak tirikan oleh Allah? Jangan harap, Tuhan memang tak ada anak, dia nak tiri dia anak. Yang kedua, orang perempuan tak akan dirugikan. Kerana bila sebut suami itu, orang lelaki akan dapat isteri-isteri yang suci. Isteri-isteri itu kadang-kadang orang perempuan yang duduk kat dunia, iaitu di kalangan isteri mereka sendiri. Tak rugi apa. Lalu Allah sebut ada 2 perkara, makan minum, kemudian pasangan hidup yang suci. Maka para ulama hurai perkataan mutahharah. Yang kata yang isteri yang suci itu apa maksud? Ada di kalangan para ulama sebut isteri yang suci itu ialah isteri yang pertama, dia tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki lain. Ini bidadari. Tak ada. Memang kalau bidadari itu untuk kita, tak ada orang lain pun nak boleh berkenan. Pasal duduk dalam surga, dia tak akan ada dengki, tak akan ada cemburu. Dia panggung dia. Kita panggung kita. Tuh, apa ni? Saya dapat bidadari yang tak segak, dia dapat segak lagi. Oh, yang tu kawal dunia punya. Di akhirat takkan ada. Pun nak cemburu, isteri nak marah, nak merajuk, tak ada. Lalu kata para ulama yang pertama, isteri itu suci, tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki lain. Itu yang pertama. Yang kedua best sikit pada hak tamu. Kerana isteri kita, isteri orang-orang yang penghuni syurga ini yang dikatakan suci kerana dia tidak pernah memandang lelaki lain selain suaminya yang telah dikurniakan Allah. Dia takut nak kali orang lain kan, buat mata kata ada. Dia tengok kita seorang. Kalau tak boleh makcik masuk dalam surga, lalu bila pelakon Bollywood hidung panjang bila macam orang melatuk pun tak tengok lah. Tengok Pak Long hidung pendek. Pasal itu suami kita, itu Allah izin tak tengok ada orang lain. Tidak akan ada kecurangan ketika di dalam surga. Tak akan curang. Dia tak tengok orang lain, nak tengok kita kan. Kan? Nah tu makcik punya bagus. Ini kata ulama dua. Dan yang ketiga,
Yang kata istri yang suci itu ialah, kata para ulama juga, ialah mereka sentiasa berada di dalam keadaan suci, yakni mereka tidak akan didatangi oleh yang haid misalnya. Tak ada. Haid ni perkara dunia. Di akhirat tak ada. Tak pula Allahu Akbar main bulan-bulan. Tak ada. Bukan kata haid nak terkecil terberak pun tak ada lah. Tak ada lah orang tiba-tiba main sebalik bulan. Buka puasa kena ayah saham. Lepas tu tak ada nak balik bulan. Di sana tak ada lah. Taubat tak ada lah. Kentut pun tak ada lah. Kentut hanya bau. Apa lepas ni? Kan? Dibuka puasa, makan petai, main tabure, lepas. Ini nak bau durian tak terikat. Tak ada lah hanya busuk. Kentut tak busuk, kencing pun tak ada. Kita tak kencing dah. Yang dekat syurga nanti tak ada dah tanda-tanda awak. Tak ada tanda dalam rumah kita. Pasal apa? Manusia tak kencing, manusia tak berak. Sebab berak dan kencing hal dunia. Manusia tidak kencing, tidak berak. Sebaliknya bagaimana? Sebaliknya mereka yang mengeluarkan misalnya yang wak-wak yang dilepaskan dari kemaluan dan belakang mereka. Itu dalam bentuk wak. Sebenarnya kalau orang tu nak rasa macam nak kencing lah, dia keluar wak macam sedekah. Ada wak. Ada orang sedekah apa? Soal keluar. Soal itu pula bukan bau busuk, dia bau serupa. Ya, dikatakan seumpama ya, apa nama ni yang buat daripada hijau? Kasturi. Oi, mana ada orang yang kentut bau kasturi. Berak pun dia keluar dalam bentuk uap-uap yang wangi. Amboi wanginya siapa berak ni? Bau kasturi. Kalau kat sini minum kasturi pun tak bau lalu tu. Betul eh? Pergi beli kasturi bau sebut luar secawan. Minum. Agak-agak lecin bau di lagu mana. Lagu siapa tu kan? Dia tak main kasturi juga. Tetapi di akhirat nanti manusia akan berada dalam keadaan yang senang sampai macam tu. Ya, kenapa? Kepada orang yang boleh menjaga beberapa perkara yang berupa kesabaran. Ya, sampai ke apa? Nak tanya setengah jam tak? Boleh setengah jam? Nak laju sikit ya. Jadi Imam Ibnul Qayyim sebutnya di dalam kitab dia kata ada 90 tempat yang di dalam Al-Quran yang sebut tentang sabar. Ya, antaranya kalau kita tengok ayat Quran dalam surah Al-Baqarah pun ada. Ya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Apa lagi? Wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun faqalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ada lagi yang cerita tentang Nabi Ulul Azmi, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ini perkataan sabar yang digunakan dalam Quran ada sekitar 90 tempat. Lalu sabar yang dimaksudkan itu ya, yang pertama sabar yang dinamakan sebagai aifah. Aifah ni sabar manusia dalam hal yang berkaitan dengan nafsu dan kelaminnya. Dia tahan diri. Ya, dia tahan dalam kehidupannya. Ya, daripada dia terbabit dengan nafsu yang merosakkan, berzina, mukaddimah zina dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu. Itu namanya bersabar. Yang menahan kehendak nafsu seksual yang mengajak kepada perkara-perkara mungkar, itu namanya infak. Dan ini dilatih di dalam Ramadan. Di dalam bulan Ramadan dengan pasangan kita yang sah pun diharapkan oleh Allah di siang hari. Bagaimana mungkin kita melakukan hal yang tersebut dengan perempuan-perempuan yang bukan isteri kita di dalam bulan Ramadan atau di dalam bulan-bulan yang lain. Dalam bulan puasa dengan isteri pun kena sabar. Masuk 10 malam yang terakhir. Malam ni malam ke-8 dah. Ke-8 dah. Tutang-tutang 8 dah. Tak masuk 8 malam dah. Baru sangat. Tengok-tengok minggu depan bunyi lah. Ni bunyi dah raya. Lagu raya. Ingat. Bunyi lagu raya dah. Ada
merosak suku masa lalu. Ya, Allah larang isteri pun tak boleh. 10 malam yang terakhir disunatkan kepada kita untuk kita mengetatkan kain kita. Ketat kain itu bukan pakai kain ketat-ketat. Tak usah londeh kak. Faham tak? Orang nikah tak usah pergi ketat sikit kain. Buat tali pinggang. Dia kata buat tali pinggang pun ustaz kau bawa boleh juga. Pakai seluar. Betul ya, kata-kata orang kita abang pun ni dia berlawa. Betul, Nabi 10 malam yang terakhir Nabi tinggalkan hal-hal begitu dengan isteri baginda, walaupun baginda isteri banyak. Sebab nak bagi laluan kepada 10 malam yang terakhir untuk mudah-mudahan dikurniakan Allah Lailatul Qadar. Kita tahu ni 10 malam yang terakhir ada yang boleh kan dijadikan, InsyaAllah. Ya, saya jumpa di Masjid Asy-Syarif. Ya, Masjid Asy-Syarif ini bukan di Bandar Aceh. Masjid Asy-Syarif di Meru, Kelang. Malam mula tarawih, malam tu sudah mula qiyamul lail sampai hujung Ramadan. Lepas sebulan tuan. Saya kalau pergi Kuala Lumpur selalu saya singgah di masjid tu pasal dia ada sok. Sok lah kita singgah sok. Sok tu daripada malam mula. Sok buka puasa more package 3 tiap-tiap hari sampai raya. Ui, saya tak jumpa lagi. Duk main rata dah 10 malam terakhir pun kira jadi masjid sini, masjid dalam ni kan. Dulu surau saya sampai bila lepas tu kan ya, jadi masjid. Tengok masjid sana masjid sini 10 malam terakhir, alhamdulillah sekarang. Tapi saya jumpa di Meru ni 30 malam yang terakhir ya, daripada mula berqiyamul lail mula pukul 4 pagi. Qiyamul lail dia tuan-tuan 3 som 2 kali ganda panjang surah tuan-tuan. Subuh 9 som. Masya Allah, tak tahu lah kuis sayang lepas ni tak tahu ya, biasa macam tu lah. Ni bila main tahun dulu saya main tazkirah dekat penghujung ada 3 som. Yang sipik ramai ni besar siap-siap ni. Jangan bagi jadi lagu tu. Pasal apa? Bila tanya nak masuk surga, semua tak ketat-ketat. Tapi bila tanya nak buat kerja, semua mengelbah. Nak buat kerja kita segan, itu nak masuk surga dengan Allah. Allah kata kena, tapi kena sabar. Sabarnya yang pertama ifah, sabar yang kedua namanya qanaah. Sabar qanaah ni jenis macam mana? Dia berpuas hati dengan kehidupan dia, rasa cukup. Banyak sikit rezeki tergantung kepada usaha kita dan kurniaan Allah. Ada orang rezeki lebih, ada orang sikit, tapi dia rasa puas hati tak? Kalau banyak pun tak puas hati, tak apa dah. Nafsu yang kedua, maksud sabar yang kedua, qanaah, bersabar terhadap kemewahan hidup. Yang dia makan sikit pun dia rasa mewah. Alhamdulillah, saya dapat makan kurma 3 biji, mewah. Masih ada orang tak boleh makan langsung. Ada orang dapat makan lebih, nasi arab, nasi biryani, semua habis dia makan. Ada orang yang dapat makan sikit. Jangan kita rasa orang makan sikit itu dia miskin. Kadang-kadang memang makan sikit, kenapa? Kerana dia diuji dengan penyakit. Bila diuji dengan penyakit, misalnya dia qanaah, cukuplah kadar ini, kerana selama ni pun aku dapat makan banyak sangat dah. Kita hidup 40 tahun, kadang Allah uji 5 tahun, yang makan kena jatuh macam-macam. Anak lagi yang 35 tahun dulu tu hal elok. Tahun ni tak boleh makan dah. Orang main teriak lingkar depan kita pun dia boleh kelayak dia kan. Abang musangking ke di 24 ke apa lagi angkai ke, dia ada boleh hai. Boleh buat main angkai udah merah pelik merah lah dia bunyi hai, boleh hai. Pasal apa? Kecil mana? Tak apa lah, dia makan dah dulu dah, dia tak boleh, dia qanaah. Apa yang kita ada hari ni, kita ucapkan syukur kepada Allah. Bukan boleh kita tengok orang kan, dia makan-makan, dia makan macam-macam, kita sikit, dah sikit, kena syukur, cara sikit. Dia dapat macam tu boleh jadi kerana faktor keluarganya, orang kaya, rezekinya mungkin lebih daripada kita. Tapi sabar, iaitu kita bersifat yang sabar dalam
ada duit banyak, biarlah penggunaan duit kita pada jalan-jalan yang boleh mendatangkan pahala bagi kita. Banyak orang duit banyak tapi duit tak boleh bantu memberatkan timbangan amal dia. Duit banyak tapi duit tak boleh tolong dia untuk jadi manusia yang dikasihi oleh Allah. Ada duit banyak, Allah lagi benci. Duit banyak lagi benci. Kenapa? Dia guna pada jalan-jalan yang tak betul. Kadang kita tengok orang kaya, buat rumah sampai 1000 bilik, buat rumah sampai 100 bilik. Tuan-tuan, saya tengok dalam internet baru ni, oi, kan berasa macam rupanya ada istana baru yang dibuat oleh sultan-sultan. Ada tuan-tuan tahu tak istana baru? Oh, saya pernah cerita juga kan, tapi tak boleh, tak bisa dengar. Ya, berharga 2 bilion. 2 bilion artinya 2000 juta. 100 bilik. 100 bilik tak sama satu bilik dengan bilik yang lain. Sama ada dari segi bentuk, keluasan, ya, perhiasan. Dan apa-apa dalam bilik itu tak sama. 100 bilik. Harga 2 bilion. Kalau 2 juta besar masjid, kalau 2 bilion ni tak dibayar betul. Ya, kita pun tak tahu 10 tahun dah buat, baru siap. 10 tahun dah dia buat, baru siap. Terletak di antara celah-celah lembah bukit. Kalau tuan-tuan pergi pun tak nampak. Ada satu menara saja yang dia buat tinggi lebih pada bukit untuk tengok laut. Raja nak tengok laut. Beda lain siapa tak boleh masuk kecuali pekerja dia. Baru-baru ni ada wartawan yang dia gambar dedah lah dalam 10-15 keping gambar kemewahan istana. Dia mereka macam nak boleh terlepas. Bila dia buat yang dia keluar, dia pun nak melepas bagi orang tengok juga. Nak masa belagak juga lah. Kalau siapa-siapa pun tak tahu, payah juga tunjuk dekat tu. 100 bilik tak dilawan lagi dengan Brunei. Brunei 1000 bilik. 1000 bilik siapa nak duduk? Seminit 3 bilik ni makin bilik lain tak hati-hati begitu. Punya besar istana mereka. InsyaAllah katanya, apa kamu buat? Bukan kata jadi salah. Kalau dia buat tu tak ada masalah, tak apa. Bukan kita nak kata masalah. Allah katanya, ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa, duit ambil kat mana, guna kat mana, semua kita kena jawab. Ini artinya masuk dalam sabar, dalam bab harta, namanya zuhud. Kita kena bersedekah dan sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, namanya mujahadah. Bermujahadah, berusaha. Kita mesti sabar dalam melakukan ibadah. Yang sabar kerana apa? Kadang-kadang ibadah ini memerlukan satu kekuatan dalaman. Nak sembahyang tarawih bukan sedang. Kita kira tengok dalam taman kita ni, ada berapa ratus biji rumah. Satu biji rumah hantar seorang sampai luar. Artinya apa? Bukan senang nak datang. Kita yang datang, kita ucapkan syukur kepada Allah. Karena Allah pilih kita untuk menjadi tetamu rahmat. Bulan yang Allah gandakan pahala-pahala. Nasib kita bertemu dengan Lailatul Qadar, kita akan beroleh rahmat yang tidak disangka-sangka. Tuan-tuan, orang hari ini larat-larat hidup 60 tahun, 70 tahun tu kira error lah. Kalau 100 itu jarang-jarang. Jumpa macam kadang-kadang apa tu, nak jumpa 100 tahun. Tobatlah kita ni, kalau berasa-berasa ni tak jumpa 100 tahun. Masih umur 40 pun longgar kan. Nak tuai tu, nak makin bila nak apa, imam datang lebih tu nak makin pun tu baru 40. Yang 60 teruk lagi kan. Kita nak sampai umur tu dah. Tapi kalau jumpa Lailatul Qadar 1000 bulan bersamaan 83 tahun lebih. Tuan-tuan kalau umur 50 jumpa Lailatul Qadar jadi umur 130. Pasal Lailatul Qadar kita buat satu malam tu Isyak berjemaah dapat pahala macam sembahyang Isyak 83 tahun. Buat sekali dapat 83. Siapa hari kata hari pergi kerja sehari sebulan dapat gaji sebulan. Tahu tak? Kita hari ni lah pergi kerja, kata pergi kerja
kerja mana, jabat ke baca belah ke, pergi satu hari bulan kan. Hari lain semua cuti tak payah pergi lah. Lepas tu hujung bulan dapat gaji penuh, mau tak? Itu baru sebulan kita hanggung macam tu lah. Kalau 83 tahun sekali kerja dapat gaji 83 tahun. Kerja-kerja pencen tu mau. Ha. Siapa tak mau 80 tahun, 83 tahun kita kata, siapa dengan umur kita dah 40, 120 tahun. Kalau jumpa 3 kali 8 kali 3, 24, 240. 240 siapa umur makcik 60, umur 300, umur Nabi Musa. Kan? Walaupun hidup singkat tapi panjang macam umur Nabi Musa. Jumpa 10 kali. 10 kali dah 800. Campur dengan umur makcik 70. 830 campur 70. Sama macam hidup 900 tahun. 900 tahun sama macam umur Nabi Nuh. Tengok. Kita cari Ramadan biar dia jadi berkembang. Sekali buat pada makan 83 tahun. Ini nama mujahadah, kesabaran dalam bentuk mujahadah. Dan kesabaran yang terakhir, kesabaran daripada cercaan, penghinaan, orang sakitkan diri kita, sakitkan hati kita, kita bersabar. Namanya al-hilm, ataupun dia panggil lemah lembut. Al-hilmi, ilmi itu maksudnya lemah lembut. Kita bersabar terhadap ujian kesabaran. Dalam bulan Ramadan orang buat macam-macam kat kita mau katakan dia inni shaim, aku puasa. Kan? Bila orang kata kat kita, bodoh lah apa semua, aku puasa. Kan? Dia tolak lagi tak? Belaga sikit macam dia balik. Ada hutang? Dia tolak. Kita mau kata aku puasa. Jangan kata lagi, saya kata je, aku puasa. Lepas puasa dia ke? Kita lebih kata itu ya. Orang tolak kita kan, nak gaduh kita, nak sindir kita ke mana, kita bilang minta maaf saya puasa. Dia maki bodoh mata tak nampak orang-orang, minta maaf saya puasa. Aku tu tak kata ya, cukup lah. Allah jangan jangan lebih sikit. Aku puasa, tahu tak? Tahu tak macam mana tak boleh bahaya lah. Kan? Hanya kalau sikit dia kata, aku puasa ni, kalau dah. Jadi jangan dekat-dekat yang Nabi sebut ini sohib, dekat kemah. Jadi dia tolak ni, minta maaf saya puasa. Minta maaf saya puasa. Awak dia buat, dah minta maaf saya puasa. Itu. Jangan dia jawab lebih lagi bahaya. Dan aku puasa. Kalau aku puasa, selamatlah. Cuba bulan ni. Itu mula nak jawab dia puasa. Ini namanya al-hilm. Yang kelembutan, kesabaran yang berbentuk dipanggil sabar dalam bentuk al-hilm, lemah lembut. Jadi mudah-mudahan kita yang 5 jenis sabar yang kita tahu malam ini boleh kita usahakan dalam kehidupan kita. Ya, jadi makan minum tu makan kadar-kadar ya. Nak makan sedap boleh kadar-kadar. Jangan sampai orang kata sampai makan sampai terengkup. Kalau macam ni persiapan, ayo jangan sampai membazir. Ya, dalam bab yang kita kata berkaitan dengan nafsu ni, kita usaha, kita kawal nafsu kita, pandu supaya rajin beribadat kepada Allah. Jadi kita ambil 5 jenis tadi itu, cuba kita jadikan sebagai satu panduan dalam kehidupan kita. Karena 5 kesabaran ini Nabi sebut Ramadan bulan sabar, thawabul jannah, dia dapat balasan surga kerana kesabaran dia dalam beberapa aspek yang kita sampaikan. Jadi saya mohon maaf kami masa panjang. Ya, insyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu pada bulan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.